lepas. Sebentar ya. Okey, sebentar saya rujuk balik pada grup kita pada minggu lepas. Bahan yang ada sepatutnya ada di sana. Jadi pada siapa yang baru sertai grup, jadi saya akan forward bahan itu semula. Okey, saya dah muat naik dalam grup WhatsApp. Jadi kamu boleh rujuk semua dalam grup WhatsApp yang kamu join masing-masing. Kita ada lebih kurang 5 atau 6 grup. Jadi boleh rujuk balik bahan tersebut. Okey. Okey, setakat ni okey. Dah ramai hampir 20 pelajar. Okey, jom kita teruskan. Bahan minggu ini sebentar minggu lepas kita ada buat sesi kita ada buat untuk subjek bahasa Melayu, kita ada buat sesi soalan pertama kertas 2, soalan 1 kertas soalan 2, soalan 1 iaitu dari segi tata bahasa. Sekejap saya tengok sekejap. Soalan 2 dari segi ragam ayat dari segi sintaksis, dan soalan 3 dari segi kesalahan tata bahasa. Okay. Okey, seperti biasa para pelajar, setiap kali kelas, rutin kamu tuliskan nama dan juga rekod kehadiran dengan menulis nama dan juga nama sekolah seperti biasa. Jangan lupa. Okey. Saya baru perasan kita buat kertas 1 sebenarnya. Kita ada juga buat kertas 2. Siapa sebenarnya aku padamu? Nisa, kau memang pemalas, Nisa. Tahu makan dia. Baik tak balik asrama. Kau duduk asrama elok. Oh. Tok Mat weh. Nampaknya kita di iklan tadi dari iklan. Kantoi. Nisa, tutup Mat Nisa.
Thank you. Okay, saya sedang masuk Google Meet dekat laptop. Saya sedang cuba paparkan bahan-bahan yang kita akan guna malam. Okay. Muhammad Zahid Fitri, stay. Kita berjumpa lagi Zahid. Sekolah Tahfiz Anak Yatim, salah satu tempat yang saya mengajar mereka secara fizikal di kamp Sungai Besi, Kuala Lumpur. Okay, Iman Sofia juga salah satu student yang saya ajar fizikal di Mahat Hafiz Jeram. Terima kasih kerana menyertai kelas kita. Jadi saya mohon kepada grup yang ada yang dah join kelas malam ni, sila war-warkan kepada ahli grup kamu yang lain, rakan-rakan kamu yang lain yang sama sekolah yang sepatutnya menyertai kelas pada malam ni. Seperti daripada SM Hafiz Jeram, Stay ATM, SM Hafiz Kelang, Hafiz Kelang. Sila maklumkan kepada rakan-rakan yang lain untuk sertai kelas seperti biasa. Kelas kita pada hari Isnin dan hari Selasa pada waktu malam. Okey, 8.30 malam hingga 10 malam. Okey. Okey, dalam grup ni juga ada pelajar-pelajar luar. Okey, yang pernah join kelas online pada malam ni, dan saya juga memohon kerjasama kalau kamu boleh sampaikan link-link ini kepada rakan-rakan kamu yang luar yang tak pernah join untuk sertai sempena cuti sekolah ni. Jadi boleh sampai kepada rakan-rakan yang lain dan boleh join. Okey, boleh jadi ahli. Kita ada borang pendaftaran sebenarnya. Siapa yang baru nak join, tak apa, join dahulu. Nanti ahli baru nanti Cikgu Naim dalam grup akan share. Okey, akan share bahan-bahan yang perlu kamu sertai. Kamu isi borang-borang yang perlu kamu isi. Untuk pelajar-pelajar luar lah. Okey. Okey, saya sedang paparkan. Okey, saya sudah buat naik. Okey, paparan yang untuk bagi subjek BM pada malam ni. Okey, everyone. Okey, kita pada subjek Bahasa Melayu, kertas 1 dan kertas 2. Okay, so, dokumen ini dalam grup WhatsApp kamu masing-masing. Untuk State ATM dan juga Sekolah Mahat Hafiz, untuk Mahat Hafiz Jeram dan Kelang, pastikan bahan ni kamu dah dapat dalam grup kamu. Jika belum, sila maklumkan kepada admin grup kamu untuk dapatkan bahan ni. Saya tak ada dalam kurang. Sila kalau bahan dapat. Okey. Okey, kalau kita lihat apa yang kamu sudah lihat ni sebenarnya minggu lepas saya ada buat sedikit taklimat tentang untuk bahagian A, untuk bahagian B. Saya buat sedikit taklimat tentang dan juga penguapan. Okey, yang mana ni saya lebih detail. Okey, berbanding dengan satu minggu lepas kita lebih beberapa atas. Ini adalah bukti perbincangan kita yang kita sambung minggu ni daripada minggu lepas. Soalan pertama. Okey. Nampak Okey. So, ini soalan pertama, dah ada beberapa perbincangan. Okay, namun demikian, ayat tersebut kita tak buat. Saya serahkan kepada pelajar masing-masing untuk buat ayat sendiri. Okay, lepas tu soalan kedua kita ada buat sahajakan tiket. Okay, soalan ketiga kita ada buat, soalan ketiga mana dia? Okay, di sini. Kita ada buat kesalahan bahasa, 9 Kita dah jumpa dah kat sini. Okay, ada sedikit perbincangan. Okay, dah jumpa 9.
Okay, soalan keempat. Okay, soalan keempat yang ni saya tinggalkan dahulu. Ya betul, saya tinggalkan dahulu sebab masa agak tak sempat. Dan soalan kelima kita dah jumpa jawapan. Okay. Jadi sebelum kita pergi pada soalan 6, soalan 7 semua, okay, saya akan kembali kepada soalan yang keempat. Okay, para pelajar. Bahasa Melayu standard. Okay, bahasa Melayu standard. So saya nak okay. Saya bagi masa sekejap para pelajar semua. Kamu lihat soalan nombor 4 ini. Cuba kenal pasti apakah perkataan-perkataan yang boleh. Contohnya, untuk membuat soalan bahasa Melayu standard ni, ada beberapa perkataan yang kita boleh tukarkan kepada bahasa atau perkataan pada zaman kini. Tetapi ada perkataan yang tak perlu. Contohnya bahasa istana. Satu. Yang kedua, ada beberapa ayat yang kalau kita baca sekali, kita tahu zaman sekarang orang takkan buat ayat macam tu. Itu kita tahu. Kalau kita tahu, maksudnya ayat tu kita kena simplify. Kita kena ringkaskan. Ayat tu boleh lebih faham. Dan saya ingin ringkaskan lagi ya. Mungkin ada antara kamu dah dengar saya ni sebelum ni. Okey. Dalam membuat jawapan bahasa Melayu standard, okay, kamu usah khawatir ya. Sebab apa? Setiap orang ada kefahaman yang berbeza. Setiap orang ada pemahaman dan penerimaan yang berbeza berdasarkan tafsiran masing-masing. Okay, bila baca ayat tu dia faham macam ni. So, dia pun ubah struktur ayat ke dalam versi jawapan dia. Ada pelajar versi jawapan dia agak berbeza. Okay, namun demikian kamu kena faham di sini ya. Dalam arahan ada cakap. Okay. Tulis semula petikan tersebut. Okay. Tanpa mengubah bentuk dan maksud asal. Selagi mana kamu buat jawapan kamu, versi kamu sendiri, tapi maksud dan bentuknya tak lari jauh daripada bentuk asal. Daripada ayat asal. Okay, daripada skema jawapan. Apa ayat yang kamu buat tu tak jauh beza dengan skema jawapan. Maksud ayat tersebut masih lagi tak lari pun maksud daripada skema kamu akan diterima. Okay. Skema jawapan hanyalah sebagai panduan kepada pemeriksa, pentaksir, penanda kertas. Okay. Nilai jawapan kamu international. Okay. Itu sudah pasti. Okay. Faham tak So, jadi, itu antara cara. Jadi, bila kamu kamu skema jawapan, kamu stres. Okay. Tak semestinya sama 100%. As long as kalau kamu tengok jawapan kamu, ayat dia masih lagi memberi maksud yang lebih kurang sama dalam skema, okay, anggaplah ia diterima. Okay. Okay. So contoh saya ayat pelik. Ayat yang pelik zaman sekarang orang dah tak buat. Kalau baca pun pelik. Ayat ketiga. Ni di sini. Maka orang Kelang berdatang sembah. Kan pelik perkataan berdatang tu. Jadi janganlah biarkan. Tukarlah kepada tafsiran kamu sendiri. Satu. Okay. Ni. Kita tahu. Istilah yang kita kena tahu ni. Okay. So, di surat saya nak ulang sekali. Okay. Apa lagi ayat yang lain lagi yang pelik? Ya Tuanku, segala teluk lantai yang lain, okay, semuanya menghadap dengan laki-laki juga. Apa benda ayat dengan laki-laki juga ni? Jadi kalau kamu ada tafsiran kamu sendiri, kamu boleh tukar. Jangan takut.
Ya. Kamu tengok ayat seterusnya. Akan patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Jadi ayat dia rasa pelik. Mana ada zaman sekarang orang buat ayat macam ni kan? Bahasa Melayu standard. Kalau kita baca dalam surat Abah ke kita baca dalam petikan rumusan ke, mana ada ayat macam ni? So inilah dikatakan yang kamu kena tukar. Pelajar ini antara first step. Antara basic dalam soalan 4 yang kalau kamu sama tak tahu nak buat, ini yang kamu kena kuasai dulu. Okay? Okay. Okay ya? Okay. Sekarang ni saya bagi kamu masa untuk teka sekejap. Okay, ambil feel, baca kejap Sebab saya kena tengok skema jawapan supaya kita tak lari jauh daripada maksud asal dia. Saya kena rujuk ni. Okay. Benda ni bukan senang kan, bukan boleh main-main. Saya salah bagi jawapan kan ajaran sesat. Okay. Okay, sekarang kita berada di kertas modal. Set 1. Set 1.
Okey, satu lagi saya nampak uh, master saya itu kita akan buat seperti ini dalam pada sekarang. Walaupun tak formal ke, mana ada orang buat marker telah. Marker telah cikgu mendengar khabar itu. Apa marker telah kan? Okey. So itu saya selain. Okey. Untuk baris pertama ni saya akan beritahu sekali lagi. Saya akan bagi juga perkataan yang saya tengok skema jawapan yang ditukar. Ini khabar. Khabar Biasa kita guna perkataan khabar apa? Khabar angin. Kan? Khabar angin atau khabar angin. Okey. Jadi khabar ni apa sebenarnya? Okey, saya nampak kat sini segala lagi. Okey, maka baginda menyuruh menghimpunkan segala rakyat. Okey, kat sini saya nampak. Okey, mungkin ada antara kamu rasa menghimpunkan ni tak perlu tukar. Tapi saya tengok dalam skema jawapan, menghimpunkan ni ditukar. Bagi saya boleh je tak tukar. Menghimpunkan ni masih lagi perkataan yang kita masih guna pada zaman sekarang. Kita pun tak apa. Teruskan. Okey, telur rantau memang ditukar. Okey. Okey, kat sini saya rasa logik ditukar. Dan berhimpun ditukar. Okay, ini saya rasa memang sesuai lah. Okey, okey. So, seterusnya. Okey. Kat sini saya baru perasan minta maaf saya baru perasan kat sini. Dan akan ton perak. Ini pun samping wrong ayat ni. Dalam ayat kita zaman sekarang, mana ada kita akan buat ayat macam ni? Okey. Perlu letakkan tu atau perlu tak tukar pada sesuatu yang berbeza ke? Okey. Dah? Setakat ini yang saya boleh share dengan kamu berdasarkan skema jawapan. Ya. Okay, jadi saya bagi kamu masa sekejap untuk cari tukarkan sementara saya tunjukkan kamu jawapan dia kejap Alright. Okey. Para pelajar, sekarang saya share skema jawapan. Okey. Kamu boleh screenshot dulu ke? Okey, kamu nak buat apa ke? Kamu boleh ambil dulu skema jawapan dia. Okey? Ambil dulu skema jawapan dia.
Saya akan hantar dekat beberapa korang punya grup lah, senang. Okay. Siapa yang saya tak hantar dalam grup dia, korang tolong apa? Korang tolong tengok screenshot jawapannya. Agak blur situ saya suruh kira kot. Okay. Dah? Pastikan kamu dah dapat jawapan dia. Okay, saya nak discuss jawapan dia ya. Okay. Saya nak stop sharing kat sini. Okey, jadi saya akan share yang tadi bahan yang tadi. Ada tak? Kurang dulu. Lambat sikit. Okey, baru dia muncul. Okey. Okey, para pelajar. Jadi saya share kat sini. So, jom kita tengok kejap betul-betul apa benda masalah tu. Kalau kita bandingkan dengan ni bandingkan dengan soalan. Okay, korang tengok soalan korang masing-masing saya tak boleh nak tak boleh nak buat perbandingan serentak kat sini. Okey. So, kalau kita bandingkan dengan ayat yang asal kalau kita bandingkan dengan ayat yang asal memang nampak sebenarnya ada beberapa perubahan yang ketara. Contohnya maka telah Sultan Muzaffar Shah. Di sini setelah jadi korang tolong take note benda ni. Saya terus terang untuk soalan 4 ni memang tak ada shortcut. Untuk soalan 4 para pelajar, kalau kamu bimbang kat bahagian ni, saya terus terang memang tak ada shortcut. Kamu kena banyak buat baru kamu tahu. Okey baru kamu tahu. Memang tak ada shortcut. Sebab macam nak tahu perkataan maka telah jadi setelah, bila kamu buat datang baru kamu tahu. Kan? Macam ni kan. Okey. So mendengar khabar menjadi berita. Okey. Kadang-kadang saya pun sedikit confused tau. Macam perkataan khabar ni ditukar kepada berita. Okey, tetapi perkataan menghimpunkan ni kita rasa benda ni biasa je. Tapi dalam skema jawapan baginda menyuruh mengumpulkan, sedangkan dalam soalan baginda menyuruh menghimpunkan. Bagi saya benda tu tak jauh beza, still difahami pada zaman sekarang Okey, tak apalah dia tukar mungkin kat sini nak markah. Jadi maksudnya di sini ada banyak pertukaran atau banyak perubahan. Bukan semua kita kena buat. Okey. Kalau kita kira mungkin ada perubahan mungkin lebih daripada 6 markah. Mungkin ada 8 ke. So siapa yang jumpa lebih mesti dapat 6 markah macam tu Jadi kamu jangan risau, tak semestinya kamu kena ikut sebiji dalam skema jawapan tersebut. Okey. So kalau kamu kekalkan menghimpunkan, saya rasa tak ada masalah. Untuk soalan nombor 4, para pelajar, dia bukan menggunakan sistem tolak markah tau. Maksudnya bila menghimpunkan, kamu tak tukar kepada mengumpulkan. So dia takkan tolak markah. Dia akan tengok yang mana kamu tukar. Yang mana yang betul dia akan kira berapa markah. Dia bukan je sistem tolak markah, kamu jangan salah faham. Okey, itu maksud dia. Okey, so saya nampak kat sini segala rakyat dalam soalan menghimpunkan segala rakyat. So kita patah balik. Setelah Sultan Muzaffar Shah mendengar berita itu, okey, so kalau kita bandingkan dalam soalan, maka telah Sultan Muzaffar Shah
tak nampak. Okay. Oh, nampak. Okay. Alright. Tadi saya tutup kan. Alright, okay. So, okay, sekarang dah nampak ya. Kadang saya tak perasan awak. Okay, kalau saya tulis kat sini, saya tengok. Check. Cikgu kenapa gelap? Okay, kenapa lag? Okay, lag Kadang-kadang lag Okay. Mungkin line tak okey kot. Mungkin line tak okey. Lag Okay, so tu dah banding skema jawapan. Okay, so kita tahu kalau lag, kamu rasa kalau tak dengar atau gelap ke tak nampak bahan ke, kamu buka mic terus cakap. Kadang-kadang saya tak perasan dekat kamu punya chatting room tu Kamu boleh interrupt saya, tak ada masalah. Boleh masalah. Okay. Okay, so sekarang ni apa yang kamu lihat sekarang ni? Okay, ini adalah skema jawapan. Okay, so kalau kita tengok dalam skema jawapan tu, kita sekarang dekat baris pertama lagi. Maka baginda menyuruh menghimpunkan segala rakyat. Dalam skema jawapan, baginda menyuruh mengumpulkan semua rakyat. Menyuruh mengumpulkan semua rakyat. So menghimpunkan jadi mengumpulkan. Segala jadi semua rakyat. Okay. Teluk rantau, ini perkataan baru. Memang saya rasa ramai pada tak tahu. Teluk rantau. So kalau kita tengok sini dalam skema jawapan jadi daerah jajahan. So ini perkataan baru untuk kita semua. Daerah jajahan dalam bahasa lama adalah teluk rantau. Daerah jajahan. Okay. Dalam skema jawapan tulis bergerak ke Melaka. Dalam soalan tulis berhimpun ke Melaka. Jadi yang ni memang saya nampak ketara tau. Sebab dia raja tu panggil semua rakyat-rakyat dalam jajahan dia. Ini kamu kena faham. Kamu kena faham sejarah. Dulu Melaka ni, dalam cerita dia kamu kena faham. Melaka ni selalu kena ancam dengan Siam. Siapa yang dah pernah baca cerita ni, dia akan faham maksud petikan keseluruhannya. Sebab tu saya pernah pesan kepada beberapa anak murid saya di sini, okay, antara salah satu cara untuk menguasai petikan yang keluar dalam soalan 4 ni adalah baca cerita dia. Baca kisah dia. Maksudnya bukanlah baca bahasa klasik, memang tak faham lah. Maksudnya pergi buka buku rujukan lah. Kamu kena buka buku rujukan yang jual buku komsah kat kedai buku tu. Okay, tengok sinopsis dia. Tengok dia punya plot dia macam mana. Tengok dia punya elemen-elemen komsas dia. Watak pewatakan dia. Nilai pengajaran, persoalan dia. Okay, dia punya latar dia. Jadi kamu akan faham cerita ni sebenarnya. Kamu akan faham kenapa ada di Tun Perak bawa orang perempuan. Yang ni orang lelaki-lelaki juga. Kamu akan faham sebenarnya nanti. Okay, jadi kalau kamu tak pernah baca langsung, kamu akan ada ke sih? Saya cakap. Okay. Macam awak tengok movie, episod 4, dengan orang tengok movie episod 4, bermula daripada episod 1. Kan berbeza? Macam ni lah, di tengah-tengah. Dia ambil sikit je. Kamu tak tahu apa sebelumnya, kamu tak tahu apa selepasnya. So, kamu tak dapat nak teka apa ayat-ayat sebenar yang dimasukkan dalam petikan ni. Okay, ini antara cadangan saya lah. Okay, jadi kita sambung balik. So, Melaka ni bila kena serang Siam, kalau kamu nak tahu dalam sejarah, Melaka ni banyak negeri jajahan. Jajahan ni kita dah belajar dalam sejarah. Tingkatan 4 bab 1. Korang belajarkan sejarah. Saya pun mengajar sejarah. Tingkatan 4 bab 1, Melaka ada beberapa jajahan. Kita ada 3 jenis jajahan. Jajahan takluk, jajahan dia tak panggil jajahan, dia panggil naungan sebenarnya. Okay, ada yang berdasarkan perkahwinan. Ada berdasarkan hubungan kerajaan-kerajaan. Ada berdasarkan taklukan. Ini dipanggil jajahan Melaka tau. Negeri-negeri naungan. So, maksud jajahan takluk ni maksudnya bukan disebabkan dijajah. Maksudnya, mungkin disebabkan perkahwinan, mungkin disebabkan persahabatan kerajaan. Macam tu. Okay, so kat sini daerah jajahan. Daerah jajahan. So, termasuklah Tun Perak daripada Kelang. Daripada Selangor. Jadi orang Pahang, orang Johor, orang Perak, orang Selangor semua turun ke Melaka nak backup Sultan negeri Melaka daripada kena serangan Siam. Jadi kalau kamu tengok daerah jajahan bergerak ke Melaka. So dalam soalan dia kata berhimpun ke Melaka. Kan pelik ayat tu. Okay, mereka berhimpun. Kalau berhimpun di Melaka lah. Kenapa nak ke Melaka? Para pelajar, kamu jangan tukar ke jadi di pula. Oh, ini salah.
kesalahan tata bahasa ni. Bukan ke. Patutnya berhimpun di Melaka. Jangan. Tak perlu tukar kesalahan tata bahasa. Soalan 4, untuk makluman pelajar, soalan 4 ni tidak ada kesalahan tata bahasa. Tidak ada kesalahan ejaan. Jangan kau pandai-pandai tambah imbuhan, jangan saya beritahu awal ni. Kan ada yang manalah tahu kan. Okey. So berhimpun ke Melaka. Ke ni betul. Perkataan ke ni betul. Jadi adakah berhimpun ni sepatutnya berkumpul di, bukan berkumpul ke. Sebab tu sebenarnya dimaksudkan berhimpun adalah, kamu tengok dekat dalam skema, bergerak ke Melaka. So Sultan arahkan, bagi titah, bagi perintah, panggil semua rakyat-rakyat yang daripada negeri lain, okey, turun, tolong kerajaan Melaka. Benda ni normal pada zaman dulu. Benda ni normal pada zaman dulu, pada zaman 1400, zaman Sultan Melaka. Bukan normal untuk Melaka sahaja, normal untuk mana-mana kerajaan di dunia. Pada zaman Rasulullah pun benda diamalkan sebenarnya. Okey, jom. Pada zaman inilah, kerajaan Islam, kerajaan zaman gelap apa semua dah biasalah. Memang orang punya jajahan akan bantu dia punya ibu kota. Okey. So kita akan tengok ayat seterusnya. Dan akan Tun Perak. Dalam skema jawapan Tun Perak je. Mana ada dan akan. So dekat sini korang boleh belajar. Kita dah belajar satu benda hari ni. Dan akan Tun Perak itulah bukan satu benda yang betul. Tengok pun dah tahu tak betul. So kita just skip saja. Tun Perak membawa orang Kelang ke Melaka dengan anak, dalam skema jawapan, dengan anak dan isterinya. Sama dalam soalan, anak dan isterinya sekali. Okay, betul. Tak ada perubahan. Standard. Ayat ni semua orang faham. Okay. So, seterusnya, orang Kelang berdatang sembah. Dalam soalan, maka orang Kelang berdatang sembah. Okay. Berdatang sembah ni yang masalah ni. Okay. Saya tutup skema jawapan. Okay. Tutup skema jawapan. Okay. Saya kongsi balik soalan. Saya present balik soalan. Okay. Kita tengok analisis dia. Okay, kalau dah nampak perbincangan kita hari ni. So, masing-masing kamu tengok skema jawapan dekat gadget kamu sendiri Okay. So, jom kita dengan soalan ni. Okay, para pelajar. Dekat sini ada beberapa kekeliruan. Adakah perlu benda ditukar? Adakah tak perlu? Sebab kita tengok dalam skema jawapan tak tukar pun. Kadang-kadang ada pelajar anggap ini skema ni salah ni. Boleh tentu kita pun tak tahu. Okay. Maka orang Kelang berdatang sembah. Okay. Kamu tengok sini. Orang Kelang dalam skema jawapan orang Kelang berdatang sembah kepada Sultan. Dekat sini tidak ada perubahan langsung. Padahal bagi kita berdiri sepelik. Okay, kalau saya personally, kalau saya meletakkan diri saya pada pelajar, bila saya baca ayat pelik ni, saya akan ada satu tanggapan. Oh, ayat ni pelik. So aku akan tukarlah. Aku akan tukar macam ni. Maka orang Kelang datang menghadap Sultan. Macam tu. Datang menghadap Sultan. Atau datang menyembah kepada Sultan. Mungkin ada pelajar ada tafsir macam tu. Kan? Tapi bila kamu buat macam tu, bila pemeriksa tengok skema jawapan tu, dia tak tukar lah. Tapi pelajar ni tukar. So dari segi markah, kamu takkan ditolak dan sebenarnya kamu tak dapat markah. Kenapa? Sebab dalam skema tak tukar. So, di sini maksudnya tak perlu tukar. Jadi kalau kamu tanya saya, cikgu, kenapa dia tak tukar? So, ini kita kena tahu apa maksud berdatang sembah. Berkemungkinan berdatang sembah ni adalah bahasa istana. Okey, berkemungkinan. So, ini kena tengok balik. Saya pun kena rujuk balik apa maksud berdatang sembah ni. Tapi sembah kepada Sultan adalah ayat bahasa istana, standard. Sembah tak bertukar pun tak apa. Tapi berdatang ni. Okay, mungkin ada pelajar buat macam ni. Maka orang Kelang datang, dia buang datang sembah pada Sultan. So dia tukar. Bagi dia itu adalah markah. Tapi bagi pemeriksa, tidak ada perubahan.
So di situ tidak dapat markah. Dia sekadar itu sahaja. Sekadar itu, macam itu sahaja. Ya. Okey. Ada mungkin ada pelajar buat, maka orang Kelang datang menyembah Sultan di Melaka. Nak tambah di Melaka pun tak ada masalah. Walaupun tak perlu pun tak apa sebenarnya. Okey. So kita pergi pada perkataan seterusnya. So saya akan back balik. Berdatang sembah ni tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Saya akan padam perkataan-perkataan yang tidak ada perubahan. Okey, yang ada perubahan saya akan kekalkan garis. Okey. So maka orang Kelang berdatang sembah pada Sultan. Ya tuanku, kita bandingkan dengan skema jawapan. Semua orang daerah jajahan yang lain, okey, segala teluk rantau, semua orang. Dia letak semua. Kalau kamu tak buat orang, saya terima je. Semua daerah jajahan yang lain. Okey. Tiba-tiba kat sini, bila kamu dah buat segala teluk rantau ni semua, kamu dah tukar segala jadi semua, lepas tu kamu nak tulis lagi ke semuanya ni? Tak perlulah. So benda ni kita buang. Jangan lu sebelum tu pula kamu ikut salin. Kamu baca balik ayat tu. Macam pelik je. Ya tuanku, semua jajahan daerah jajahan yang lain semuanya menghadap. Bukan semua. So tak perlu semuanya tu. So kita tengok skema jawapan. Ya tuanku, okey, semua orang teluk rantau daerah jajahan yang lain, okey, menghadap, okey. Semuanya menghadap. Kat sini dalam skema jawapan menghadap semuanya lelaki juga. Dia terbalikkan rupa-rupanya. So saya back balik, saya baru perasan. So kat sini saya bracket semuanya menghadap. Okey. Okey, menghadap semuanya lelaki je. Maksudnya nak beritahu kesemuanya, kesemuanya adalah lelaki. Ada pelajar dia buat ayat VM betul. Kalau kamu tengok dalam skema jawapan ni, dia macam masih lagi ayat-ayat bahasa zaman dulu, tapi dari segi bahasa ni dah distandardkan. Tapi kita buat bahasa moden. Ya tuanku, semua daerah jajahan yang lain, okey, datang, semua daerah jajahan yang lain telah datang yang saya nak buat. Okey, semua daerah jajahan yang lain, okey, yang datang menghadap adalah orang lelaki sahaja. Kita buat ayat sendiri. Okey. Saya ulang balik Saya buat kita type kat sini sekejap. Okey. Okey. Okay. Semua semua daerah jajahan, okey, yang lain, okey, saya sangkut sikit. Okey, yang datang, okey, hanyalah lelaki sahaja. Okey, koma. Okey, tetapi semua orang yang dibawa oleh Tun Perak adalah lelaki termasuk perempuan. Awak jangan salah faham. Ada pelajar dia buat Tun Perak bawa perempuan sahaja. Okey, bukan salah. Tun Perak bawa semua lelaki termasuk perempuan sekali. Itu maksud dia. Okey. So kalau kita bandingkan ayat saya dengan skema jawapan, ya tuanku, semua orang daerah jajahan yang lain menghadap semuanya lelaki juga. Namun patik sekalian yang dibawa oleh Tun Perak, nampak ayat dia tu. Okey, namun patik sekalian. Tapi kita buat ayat betul-betul ayat model. Patik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Kat sini saya kata dia masih lagi nampak macam bahasa klasik, tapi dalam keadaan bahasa standard yang diterima. Namun, patik sekalian yang dibawa
Ini saya tak mau faham kenapa dia masih mengekalkan partik sekalian. Para pelajar, kenapa? Okay, sebab apa kita rasa dia macam bahasa lama? Sebab di sini ada penggunaan bahasa istana. Partik sekalian. Okay. Okay. Kenapa dia menggunakan partik sekalian? Okay. Kamu kena faham. Sebenarnya jawapan saya ni salah tau. Kamu perasan tak? Maka orang Kelang datang bersembah. Situasi ni dalam balai rum. Balai istana. Dalam balai istana tu, tiba giliran orang Kelang datang jumpa Raja Melaka. Ampun tuanku, kami ni orang Kelang tuanku. So digelarkan kami ni apa? Partik. Kamu tengok perkataan ya tuanku ni apa? Dalam dialog. Ada pembuka kata kat sini. Ya tuanku. Ada pembuka kata. So ini adalah sebuah dialog. Seorang hamba, seorang rakyat sedang berdialog dengan seorang raja. Ya tuanku. So dia akan menggelarkan diri dia partik. Jadi sebab itu kamu tengok sini, perkataan dia partik. Jadi sebenarnya apa yang saya buat ni, dari sudut jawapan dia adalah betul. Tapi sebenarnya kita dah salah. Apa yang saya buat ni salah sebab apa saya tak mengikut format jawapan. Format jawapan ni adalah bentuk dialog. So kita kena kekalkan penggunaan diri bahasa aku, saya. Dalam bahasa istana, aku adalah partik. Aku bila bercakap dengan raja. So kita tak boleh guna tuan perak. Salah dari jawapan ni. Kita faham So tuan perak semua orang yang dibawa oleh partik sekalian adalah lelaki termasuk perempuan sekali. Semua orang. Saya nak betulnya. Saya nak betulkan ayat macam tu. Ayat bukan macam tu. Tetapi partik sekalian, partik semualah, samalah tu. Partik sekalian kami, dia dibawa oleh Tun Perak adalah lelaki termasuk perempuan sekali. So kalau student tu jawab macam ni, masih lagi diterima. Tak jauh beza. Masih lagi tak jauh lari daripada masuk asal ayat tersebut. Masuk dalam ayat ni so para pelajar lepas ni boleh lagi cuba untuk buat latihan soalan 4 ni Saya rasa kita dah tiba untuk kita buat sesi bahasa Inggeris. So hari ni kita hanya sempat untuk buat sesi soalan nombor 4 saja Agak lama berbincang kita. Tapi yang penting berbaloi. Para pelajar, lepas ni saya rasa jangan takut untuk buat soalan nombor 4. Saya tahu ini antara dilema kamu lah kan. Ada pelajar tanya saya, cikgu macam mana nak improve soalan nombor 4 ni? Saya nak bagi ulasan jujur Terus terang para pelajar dalam kelas ni saya nak bagi ulasan jujur Siapa rasa kalau kamu terlalu bimbang atau khawatir dengan soalan nombor 4 ni saya bagi satu advice saya pernah cakap kat student-student saya kalau kamu bimbang dengan soalan nombor 4 ni, kalau kamu tanya saya, kalau betul kamu nak improve soalan nombor 4 ni, nak score full 6 markah, cadangan saya pastikan soalan 1 ni kamu dah boleh skor 8 markah full. Soalan 2 ni kamu boleh skor 6 markah full. Soalan 3 ni at least kamu dapat 70 ke 80%. Kalau 13 kamu dapat 10 kesalahan. Kalau 9 ni kamu ada salah satu atau 2 sahaja. Dan kalau boleh peribahasa ni daripada 3 kamu kena dapat 2. Sekurang-kurangnya. Kalau kamu boleh janji dengan saya atau diri kamu yang kamu boleh skor macam tu, barulah kamu layak untuk bimbang soalan nombor 4. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab apa? Soalan nombor 4 adalah benda yang baru. Benda yang baru. Ketika kamu tingkat 4, kamu tak belajar pun benda ni. Yang mana benda ni diumumkan ketika kamu kelas 9. Kamu tak jumpa benda ni hampir setahun. Dia masuk form 5 dan kamu nak skor. So jangan beri tekanan kepada benda yang tak berbaloi. Instead of 6 markah ni, banyak lagi markah yang kamu kena fokus. Tapi kalau siapa yang dah memang BM the power,
Okay. Kalau kamu tanya saya macam mana nak buat soalan nombor 4 ni nak improve, saya cakap kamu memang kena buat banyak latihan. Okay. Kamu kena tengok contoh-contoh perkataan bahasa istana. Dan yang paling penting sebenarnya kamu kena baca ni. Kamu kena baca cerita ni. Okay, bagi saya kamu kena baca cerita ni. Dia tahu apa yang berlaku cerita tu, jadi kita boleh faham. Kita boleh menyelami maksud sebenar di sebalik petikan. Okay? So guys, I think we should end the BM session. So let's move to the English session right now. So we will be referring to the English document and materials right now. So I'm uploading the materials. Okay, students yang pelajar-pelajar saya yang saya pernah terlibat dengan saya, kalau kamu tak ada bahan dalam English, kamu boleh rujuk dekat paparan ni. Sepatutnya kamu dapat apa yang disebut. Okay, sekejap. Okay. Last week we only got enough time until question number 5. That's all. So we will continue with question number 6 and so on. And especially for part 2, food trucks. Okay, recently I had class last week on Thursday with Form 5 students, and we are discussing part 1 and part 2. And while we were on this part, ketika kami sedang berada pada bahagian ni, food truck ni, okay, I could see there are so many problems among students to understand this text. Kita panggil this short passage. Memang diorang hadapi masalah. In fact, actually, I also got some problems to explain about the real meaning. Kadang-kadang, okay, and sometimes for me it is quite cruel to provide this kind of such passage for SPM local Malaysian student. Bagi saya, untuk pelajar Malaysia yang bukannya menggunakan bahasa Inggeris penuhnya, petikan food trucks ni kadang-kadang bagi saya agak kejam untuk pelajar berbangsa non-English lah, non-English speaker. Okay, especially Malay lah kan. Mungkin some of Indian and Chinese they are quite familiar with English. So for them, this is not a big trouble, bukan masalah yang serius. Tapi bagi saya majority Malay, most of the Malay students mungkin ada masalah nak faham. Tapi kat sini siapa yang boleh faham, well done, very good. If I put myself at your age when I was 17, perhaps I also could not tolerate with this passage. Mungkin saya pun tak dapat nak catch up dengan passage ni. Okay, it's all about grammar. It's all about vocab. English tak ada masalah lain. English is all about vocab sebenarnya. Okay, students, before we involve in this second part, first we finish the first one, the part 1 first. Okay, so students, we are currently at question number 6. So I will stop this. Sorry, accidentally. Okay. So without further delay, so let's continue to question number 6 and please provide me the answer. Any suggestion? Kalau tak nak buka mic, tolong beritahu dekat chatting room, please. Okay, I need your cooperation.
Okay. We got 40 plus students here. Any of you? For number 6. Any suggestion? Ada Saya cadangan rasa tak B daripada kot. sesiapa? Nombor 6 ni apa jawapan terbaik? B. Kod kod. B. Okey. Okey. Kod tak salah. B. Ahmad rasa B kod Okay. Okay, thank you Hafizuddin. You suggesting B. Man also B. Okay, man. Noted. Okay. So Jane and Nick both have materials for revision. Yeah, Fikri. Noted, Fikri. Okay. Both Jane and Nick both have materials for revision. Okay, let me see properly. Okay, which one that related to the materials for revision? Yang mana ya? Okay, this is one model papers I can share. So then B, hey Jen. Okay, so Nick, B is Nick. So then Nick said that he also got few sets too. Okay. Students. Okay, I just remembered that I should share with you a thing. Okay. I think better before I forgot. Better I start now. Better I do the share the sharing things right now. So. Okay, korang tengok sini students. Okay, I'm sharing my phone view right now. Okay. Okay, so this is my Telegram. Ya, balik ke kelas sekejap. Okay, ini saya punya Telegram. Okay, mana bahan tu? Saya lupa. Wait. Let me find first. Okay, go to the next question. Question number 7. Let me find first. Question number 7. I need to share with you right now about this thing. If I'm not, I afraid that I will forget about this thing. Okay. Jadi saya akan terlupa Okay, this one exercise student. Okay. Okay, find the answer for question number 7 first. Okay. The related matters that I did just now. Very important. Hibiscus officers. Okay, students, any suggestion for number 7? Just read thoroughly. Confirm. UBA. Okay, public transportation is accessible on foot. Maksudnya nombor 7A ni pengangkutan awam boleh boleh diakses boleh digunakan dengan cara berjalan kaki
So I think this is true. Train station is only 10 minutes walk away. Betul lah? Masuk array. Array ni susunan lah ataupun deretan. Okay. Okay. So dia kata B, the largest office space. Okay, perhaps A is true. Perhaps. Let us check B and C first. The largest office space is 3 times of the size of the smallest one. So where is it? So it's the largest office space. This new and modern building in downtown business street offers for small to medium-sized companies to occupy entire floor. Okay, office suites. Okay, office suites. Feel level for immediate occupancy. Apa maksud dia 3 kali ganda daripada saiz yang paling kecil? Oh, this 1,500 square. Okay, 1,500 kaki persegi square feet ke 6,000. Actually, this is not 3 times. This is 4 times. 4 times. 1,500 darab 4 akan jadi 6,000. So, this is not 3. It should be 4. So, B is wrong. B is wrong. Not B. Okay, B is wrong. C. Companies can book their office suites through an exclusive waiting list. Waiting list. Is it? I think tak ada cakap apa-apa pun kat sini. I think there is nothing, there is no any statement or sentence that related to sentence of C. Okay, syarikat boleh membuat tempahan bilik ruang office ni melalui senarai menunggu yang istimewa, eksklusif. Is it there? Unique opportunities, peluang yang unik dan menarik untuk syarikat bersaiz kecil dan sederhana. Okay, untuk memiliki, menggunakan entire floor. Okay, I think C is not related at all. So 7 is A. Okay, jom saya tunjuk benda ni. So, ini. Okay. Okay, guys, I think most of you got your own Telegram account. So you go to your Telegram and you click on the search and you type this name. Exercise students. Okay, exercise students, and there are some symbols that I don't really recognize at all. It looks like star 9. I don't know what's that. Okay, so exercise students. So dalam group ni students, there are so many. I'm not sure how many, but there are totally almost all trial papers around the country. Kertas percubaan seluruh negara ada dalam grup ni, including all subjects related to SPM paper. Daripada subjek BM sampai ke moral. Fizik, kimia, bio, akaun, ekonomi, perniagaan, tasawur, semua ada dalam ni. Okay, of course, sejarah also here. Okay, of course, English is here as well. Okay, yang menariknya, ada skema jawapan. Okay, I'm scrolling right now. So you can see the word schema here. You see Sarawak also there. See, and interestingly, in some states, okay, dalam pada setengah negeri, they are having 2 sets or 3 sets of trial paper. Untuk Johor, Selangor, what else? Which state that ada lebih ada 2 set. So you guys also got the access both of the sets. Orang boleh dapat untuk dua-dua tersebut. Selangor ada 2 set sebenarnya percubaan dia. So tolong share group ni, link ni pada semua kawan-kawan biar korang semua boleh jawab. Ni set 2 Selangor,
Ini set 1 Selangor sejarah. Nampak ni nama grup ni. Exercise students. So ada skema jawapan, ada soalan. Jadikan ini sebagai lubuk latihan kamu semua untuk buat sampai tak larat, sampai muntah. Okay, please use these opportunities. This is your chance. Okay, dulu-dulu tak susah tak dapat macam ni. Biasanya percubaan ini dirahsiakan ataupun cuba ditutup sebab biasanya mereka akan jual soalan-soalan percubaan ni. Okay, especially for SBP, MRSM. Okay, they will sell this past year, trial past year at the bookstore. Mereka akan compilekan soalan koleksi Lagipun dulu-dulu yang dapatnya cikgu-cikgu sekolah je yang mudah dapat. Okay, yang dapat sudah susah dapat. Bukan semua negeri nak dapat So, tengok Pulau Pinang pun ada apa. Negeri Sembilan, Kelantan, Melaka. So, tolong kan, dia banyak semua subjek ada. So, tolong gunakan peluang ni. Okay, and one more saya nak share dekat sini. Jom study. Okay. Jom study Is it jom study? Let me check first. Is it not jom study? Wait. Exercise study. I think jom study, is it? Study tips. Tip study. Ni study tips. Okay, study tips students. Okay, I think you guys have left about 60 days plus. Tinggal 60 hari sahaja mungkin 60 hari plus lah. Okay, sebab korang ambil paper 2-3 Mac. Okay. Okay, yang paling penting dalam tempoh 2 bulan terakhir ni is about your preparation, your mental preparation. Korang dah sekarang bukan masa untuk study macam gila tau. Sekarang korang kena plan waktu jadual belajar korang. You have to be smart in your study. Korang kena belajar secara matang. Kena plan. Jadi dalam ni, ada berlambak tip untuk study. Please lah korang. Sebenarnya bukan satu grup je. Berlambak channel study tips ni. Kalau korang type dekat search tu, tip study ke study tips, ada beberapa channel atau beberapa grup. So, join lah beberapa ke satu ke, scroll lah, tengoklah, banyak, macam-macam ada. Syarat, jangan belajar lama. Saya selalu pakai half an hour. Okay, yang paling penting belajar ni lah, walaupun sekejap, walaupun setengah jam, kualiti yang penting. Jangan kau pergi hentang 2-3 jam, jam kalau tak. Okay kan? Okay. Okay nampak tu ada orang bagi cadangan. Pagi 40 minit. Okay, muka surat apa benda tu. Pagi 5 muka surat, petang nampak tu. Ada orang cadangkan. Contoh. Tip belajar 1 bab sehari. Ini 1 bab sehari lah. Banyak lagi ni. Ada orang bagi tips dari segi religion macam mana. Bangun pagi sebelum subuh macam mana. Macam-macam. Tolong So, nanti korang share benda ni. Let's resume presenting. Okay, guys. So sekarang we are at hibiscus officers. Okay, so soalan nombor 7 jawapan A. Okay, so continue. So question number 8. Okay, seberang pai. This is about a news clip Keratan Akbar. Okay, try to find out what is the answer.
Minister of Energy, Science, Technology and Climate Change. Alright. Oh, this is quite new. Only last year. Okay. Which of the following statement is true? Okay, students, any suggestion yang manakah yang the most accurate one? Yang paling tepat. Question number 8. Anyone? Any suggestion? B code, a two-type approach will be used to solve the plastic waste issues. Okay. Okay. We will continue to enforce action to stop the import of plastic waste and shut illegal plastic waste factories. Okay. Okay, I can see 150 kontainer yang kita cakap dekat lori kontainer ada kontainer. This is the word students. Containers Lepas ni kalau kau nak guna perkataan kontainer tu, this is the word in English containers. Plastic waste bahan buangan plastik. Okay, berjumlah berat metric ton. Kita hantar balik kepada 13 negara yang asal. Okay, kita hantar balik then pay the full cost Okay. Okay, importers importers ni maksudnya siapa yang tak faham masa berita ni pelajar, saya terangkan sikit. Okay. Malaysia telah menghantar 150 kontainer yang mengandungi bahan buangan plastik. Plastik waste, bahan buangan plastik Okay, yang mana mengandungi 3,737 metrik ton. Maksudnya 3,000 ton lah. 4,000 ton. Banyak lah kan. Okay, kepada 13 negara of origin. Maksudnya kepada 13 negara asalnya. Maksudnya benda ni sampai kat Malaysia, barang-barang bahan buangan plastik tu berasal daripada 13 sebuah negara luar. Malaysia hantar balik kepada 13 negara yang kita import ni. Siapa yang import tu? Rakyat Malaysia lah. Siapa rakyat Malaysia tu? Company ni. Importers ni adalah company. Macam kita order barang China kat Shopee. Okay. Kadang company kilang, diorang nak proses bahan-bahan yang murah-murah kat sini. Jadi nak dapatkan bahan yang lebih murah, bahan mentah lebih murah, diorang import barang-barang dari luar yang harga kosnya sangat murah. Import daripada negara-negara yang mata wang lebih rendah daripada Malaysia. For example, China, Indonesia, their currency mata wang negara mereka lebih rendah. So, kos mereka lebih rendah kalau mereka import dari negara luar. Okay. So, bahan dijadikan bahan untuk proses barang lah kan, tak pasti apa benda barang nak buat kan. Okay. So, ini kata-kata menteri tersebut. Apa dia? Kita akan teruskan enforce action ni macam penguatkuasaan lah. Untuk menghentikan barangan import dan menutup kilang-kilang plastik yang haram. Okay. Itu cerita dia kan. Okay. So, okay. C ni tak betul lah. Charge to ship plastic waste out. Okay. Were borne by the countries of origin. Okay. Maksudnya bila Malaysia hantar balik sampah tu, bukan sampah.
bahan import plastik ni ke negara asal tu kena tanggung kos pengantaran hantar balik tu. Tak, sebenarnya bukan. Dia kata kat sini, siapa yang kena cover kos tersebut? Ni. Okay, so kos tersebut, kenapa? Importers dengan shipping company yang bayar full cost. Syarikat penghantaran dan juga orang yang mengimport bayar full cost untuk hantar balik ke negara asal. Yang mana negara kita tak hadapi sebarang kos pun. Incur ni menimbulkan, terdapat, melibatkan. Okay. So C ni bukan jawapan. Okay, so B. Okay, pendekatan dua jenis akan digunakan untuk menyelesaikan masalah plastik. Betul ke? All the plastic waste A have been imported, have been returned. Okay, saya rasa jawapan yang tepat lah A. Semua plastik waste yang telah diimport telah dipulangkan. Itu yang tepat. Okay, itu maksud dia. Yang B ni tak nampak apa dia approach itu. Dua jenis pendekatan untuk menyelesaikan masalah ni. Saya nampak yang dia buat hanyalah hantar balik je. Ataupun awak tengok dekat ni ayat ni. We will continue to enforce action to stop the import of plastic waste and shut the illegal plastic waste. Mungkin nampak kat situ kot. Tapi saya rasa betul A. Semua plastik waste yang telah diimport dipulangkan semula. Ya. Benar. Okay. Nombor 8A. Okay, kali ni guys. So, kita berada di part 2. Okay. The more difficult one. Bagian yang lebih susah. Okay, as I said several times previously, part 2 is the accumulation of grammar lesson that you had learned from standard 1 to standard 6, continue to secondary school from form 1 to form 4 and form 5. All the grammar things that you have learned for this whole of your life are compiled and compressed in and grammar things during your question. SMT 3 yang lepas, hanya dua pun adalah grammar. But comparing to last time, PT3 telah diberi, orang hanya menukarkan yang betul. Yang mana soalan adalah subjektif. The question is in subjective form. Not in MCO. MCQ, multiple question. Bukan dalam bentuk objektif. Bukan MC, bagi saya more confusing. Ia akan jadi mengelirukan. Itu yang lebih susah banding PT3. And in fact, despite of the test, to understand it itself already challenge. Nak faham ketika aku sendiri dah sukar dah sebenarnya kan. Okay. Students, let's continue for sentence number 9. Apa jawapan nombor 9 ni sebenarnya? Okay. Try to start read now by understanding the first and second sentence first. Try. Okay, cari jawapan nombor 9 dan 10. We try to solve the first paragraph. First.
Okay. Who would like to try? What is the best answer that suit for 9 and 10? Korang rasa apa? 9 dan 10 ni apa yang lebih sesuai? More appropriate. Yang mana yang lebih sesuai sebenarnya? Yang berdasarkan based on the situation, based on the context of the sentence, kan maksud di sebalik ayat tersebut. Suasana di dalam. First of all, food truck is quite new to our country. Bagi saya, perniagaan food truck ni adalah benda yang agak baru kat Malaysia. And walaupun it's not really quite new, bukanlah terlalu baru, but the kita panggil apa? The application and the custom of food trucks, okay, budaya food trucks is still not emerging totally in our society. Food truck ni belum jadi sebahagian daripada budaya masyarakat Malaysia sepenuhnya. Because first of the cost, the location, not everyone can afford the food trucks food. Bukan semua orang mampu untuk mendapat makanan pada food truck berdasarkan harga yang tak tinggi berbanding dengan street makanan street gerai jalanan. Okay. Okay. So you have to be careful with the situation. Actually, the first is about general information sebenarnya. Okay, general information not related to the test. Okay, kita tahu a food truck is a large motorized vehicle yang bermuatan besar, such as a van. Okay, seperti sebuah van that is equipped with food and stuff. Ya. So, van seperti van dia macam duduk dia macam van yang mana bahawa that ni yang manalah ianya is equipped, dilengkapi okay, barang-barang untuk apa? Untuk menyediakan, untuk memasak dan menjual makanan. Okay, dia adalah sebuah kenderaan yang dalam dia dilengkapi dengan benda-benda ni lah. Nak sediakan barang, nak masak, nak jual. So, semua peralatan yang berkaitan ketiga-tiga aktiviti ni ada dalam food truck. Kan? Okay. Okay. Sesetengahnya termasuklah makanan tu apa? Termasuklah makanan yang menggunakan konsep food truck ni apa dia? Truck ice cream, ni pedal frozen, makanan makanan beku pedal frozen. Okay, saya nak double check sebenarnya apa maksud pedal frozen ni sebenarnya. So that kalau kita boleh tengok situasi dia. Sekejap saya terus Google kat sini. Ada tak cadangan untuk jawapan 9 dan 10 ni? Lambat pula internet slow kejap Start can be reached. Okay, image. Saya type pedal frozen yang keluar kat ni. Did you mean pedal frozen? Apa pedal? Hati pedal. Okay. Dah keluar gambar frozen pula. Okay, pedal frozen. Okay, what is pedal frozen? Ada kat sini lah gambar dia. Saya tunjuk korang ni gambar pedal frozen ni. Ice cream peddler. Okay.
Okay. Peddler. Orang yang mengayuh macam orang yang apa jual barang-barang beku tapi dia peddler ni macam pengayuh. Sekejap ice cream peddler. What is peddler frozen? Okay, mengarutlah Google ni. Tak apalah. Okay, so we will see about that thing later. What is the meaning of peddler frozen actually? Okay, so currently we go back to the question. Okay, so number 10B, number 9A. Okay, nice, interesting suggestion. Let me check first. Okay, so pre-packaged food, makanan yang telah dibungkul lebih awal. Okay, maksudnya setengah food truck ni ada yang jual aiskrim, ada yang peddler frozen. Okay, macam mana tu kita akan tengok nanti next time. Ada yang jual makanan yang telah telah dibungkus. Okay, pre-packaged food, dia tinggal nak jual, nak goreng je, macam tu kan, okay. Yang mana, is it yang mana ataupun apa, kat sini nama 9. While, although, but, since. Okay, which one yang satu ni? Okay, ada orang carikan while, okay. Setengah, maksudnya kalau saya translate, setengah food truck ni, termasuklah ada yang jual aiskrim, ada yang peddler frozen. Okay, maksudnya mungkin dia bukannya food truck yang macam lori kan, mungkin dia macam basikal ke macam motor aiskrim tu ya, mungkin macam tu maksud dia ataupun pre-packaged food, makanan yang dah siap package. Okay, dah tersedia dah, orang beli, orang ambil je macam tu Okay, manakala yang lain manakala yang lain tu maksudnya, so maksudnya manakala while manakala tak susah kalau walaupun, tak susah kalau but, sejak lagi tak sesuai okay, manakala yang lain maksudnya jenis-jenis yang lain pula food truck ni apa, have proper kitchen, mempunyai dapur yang lengkap, di mana masakan disediakan daripada asas, scratch, dari mentah. Okay, dimasak daripada basic. Okay. So, apakah jenis-jenis makanan yang dijual ataupun jenis-jenis makanan yang dimasak atau dijual dekat food truck ni, okay, menawarkan offering pelbagai macam-macam, everything, segala-galanya, daripada jenis makanan tacos, makanan Mexico, sehinggalah ke steamboat. Steamboat ni lebih kepada makanan Chinese okay, style macam Korea, Japanese, Chinese kan, steamboat okay, menawarkan pelbagai makanan daripada tacos sehinggalah steamboat. Tacos ni macam makanan roti, macam roti apa, kebab macam roti kebab dekat pasar malam tu. Okay, food truck okay, dijumpai di seluruh dunia, globally. Okay, dan dia telah menawarkan, menyediakan apa ni? So maksudnya huruf A, huruf vowel, A-I-O-U. So, okay, tadi ada suruh cadangkan B, estimated, anggaran. Maksud approximate ni adalah hampir-hampir, mencecah. Estimated anggaran. Kalau korang buka Google Map, ETA, estimated time arrival. Masa ketibaan, anggaran masa ketibaan. Okay, ETA tu. Dan aggregated, ini purata. Okay, appraise ni apa? Sekejap. Appraise. Double confirm, appraise. Okay, appraise Oh, assess. Okay, evaluate. Okay, betul lah, estimate. Okay, so lebih kurang sama So maksudnya nilai, penilaian yang dinilaikan. Ini dinilaikan di appraise ni. Yang dinilaikan, yang ini dipuratakan, dianggarkan, menghampiri. Ini A ni menghampiri, B ni dianggar, C ni dipuratakan, D ni dinilaikan. Lebih kurang sama.
Sebab saya tengok sinonim bagi appraise ni value. Appraise ni value sinonim dia. Okay. So guys, sampai saya kalau manusia. Ya, kan kat dunia ada ramai orang kan, 2.5 bilion kan. So dia tak food truck kat dunia ni, dia menyediakan makanan, pelbagai makanan kepada 2.5 bilion orang. Secara anggaran ke secara purata. Ataupun menghampiri. Bagi saya yang paling tepat estimated anggaran. Dianggarkan 2.5 bilion orang yang menikmati makanan dari pula dibuat anggaran so itu maksudnya. So number 9A, number 10 is B, ball. Jadi nak faham benda ni pun nampak tak kan? Agak rumit. Belum kita masuk dalam lagi ni. So sekarang dah pukul 10 dah. Kita ambil nombor 11. So next class kita akan sambung lagi. 13 sampai 18 kan. Number 11. Ini pun rare ni. Ini dia, kalau kamu baca tu betul, menurut surat khabar New York Times, food truck industri telah boleh dilihat semula sejarahnya pada tahun 1872. Okay, so ini buka food truck ni. Mungkin orang pertama Walter Scott telah meletakkan kenderaan dia. Ni namanya wagon. Orang dekat US, dia tak panggil truck. Ataupun kalau van besar macam ni, dia tak panggil truck, dia panggil wagon. Sebab kenderaan dicipta oleh US. Diorang yang buat kenderaan wagon. Style truck yang boleh bawa barang kat belakang. Okay. Diorang panggil truck yang kecil macam macam ni. Tingkap yang boleh dibuka dan ditutup. Kau nampak gambar ni? Ni tingkap tadi. Sebenarnya bukan tingkap, itu tempat nak jual lah tu kan. Boleh buka, boleh tutup kan. Dia parking kat mana? Dia parking wagon pejabat surat khabar tempatan. Nama tempat tu Rhode Island. Di sana dia duduk, dia jual sandwich, pie apa semua kan. Okay. Apa yang paling sesuai dengan 11? Covered, tertutup. Camouflage, menyamar. Camouflage ni menyamar kot. Macam sesumpah. Sesumpah bahasa Inggeris kita panggil apa? Apa nama dia? Saya lupa. Yang mata boleh pusing-pusing gitu. What's that anymore? I forgot that name. Okay, dia ada conceal ni tertutup. Clock ni pakai belakang berkain, bertirai. Clock ni bertirai. Biasanya clock ni kalau buang ED, barang yang bernama clock ni Superman dengan Batman punya belakang tu. Ada pun raja punya kain kat belakang, pakai kat belakang badan tu clock. So kalau clock ni macam berkain lah, bertirai lah kan, macam tu. Okay, so kongsi tertutup. So korang rasa apa jawapan number 11? Korang rasa? Before we end the class. Guys, what do you think? Adakah nampak wagon ni, adakah dia ditutup, di covered ni macam apa? Dilitupi Adakah wagon ni dilitupi? Wagon ni dilitupi oleh tingkap yang boleh buka tutup. Adakah dia macam tu? Ini check ke? Okay. Ataupun camouflage, saya rasa camouflage tak mungkin. B is not this, is conceal, tertutup. Adakah tingkap ni tutup dia punya wagon? Saya rasa tak. Clock, saya rasa bukan. Clock ni bukan macam tirai apa kan. Tingkap ke? Saya rasa yang paling tepat jawapan dia cover. Okay, sebab apa kalau tengok dekat dia punya food truck ni, dia cover. Nampak macam pelik kan? Saya dah check skema jawapan, masa saya itu yang terbaik. Dia kata dia pak wagon dia yang dipenuhi ruang tingkap yang terbuka. Tingkap yang boleh ditutup terbuka di wagon ni. Covered with pre-cut windows. Tu wagon ni tu maksud dia. Okay, that's all guys. So,
I suggest that you complete all this number 12 until number 18. So next week, we may continue to discuss all the answers. And later on, we will continue to part 3, which is, you can see, the length of the text are really challenges. The sentences are in mudah kan, bagi saya lebih mudah lah nak cari kan bila ada ABC kan. Tapi understand everything in text is not easy kan. Nak faham dalam teks ni. Okay guys, that's all. So thank you very much for your concern, your commitment, okay, your cooperation for the discussion. So kita akan jumpa lagi minggu depan. Okay, use your time wisely, manage your school holiday with very useful things. Okay, good luck for the exam and preparation for SPM students. Jangan lupa study ya. Okay, that's all. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Bye. Okay. Thank you, sir. Terima kasih. Oh, 40 something. Okay, welcome. Welcome everyone. Thank you. Thank you guys. Thank you, sir. Welcome. Okay, thank you guys. Thank you everyone. Bye.